dengan tiba-tiba dia rasa badan dia ni ditindih dengan something yang berat sangat. Mata dia pula masa tu memang terbuka luas ni mata dia ni. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Apa khabar korang semua? Semoga korang kekal sihat dan kekal tenang je malam ni. Seperti biasa, aku kenalkan dulu diri aku buat yang masih lagi tak kenal aku ni. Nama aku Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Alright guys, malam ni aku nak ceritakan dekat korang ni satu kisah yang berlaku dekat seorang doktor pelatih ni. Masa tu dia bertugas dekat sebuah hospital yang terletak dekat negeri Selangor. Nama doktor ni ialah Dr. Noh. Cerita ni aku petik daripada sebuah blog tempatan. So, kalau mana-mana yang pernah terdengar cerita yang sama ni dekat mana-mana channel YouTube yang lain, maksudnya dia juga dapatkan cerita ni ataupun kisah ni daripada sumber yang sama. Bukannya aku copy-paste daripada cerita dia ataupun dia copy-paste daripada channel aku. Bukan macam tu maksudnya guys. Alright, aku cuma menerangkan aje lah. Aku pun dah letakkan link blog cerita ni dekat ruangan description aku ni. Supaya korang yang minat membaca tu, korang boleh teruskan dengan hobi minat baca korang tu. Kalau ada yang malas nak membaca tu, korang boleh je dengar aku bercerita sampai habis. Yang ni aku confirm lebih mudah dan lebih senang kerja korang. Korang just relax and listen je apa yang aku sampaikan ni. Alright? Sebelum aku nak mula dengan cerita aku ni, aku nak minta jasa baik korang yang mana belum subscribe channel Anas Rahmat ni. Bantu-bantu aku, tekanlah butang merah tu, tekan button subscribe tu. Korang tekanlah loceng sekali kalau korang nak menerima notifikasi daripada channel Anas Rahmat ni. So di next akan datang, korang taklah ketinggalan dengan cerita-cerita terbaru aku ni. Betul tak? So, aku pun dah tak sabar nak bercerita malam ni. Apa tunggu lagi? Let's roll on Malam Mistik. Let's go. Kisah ni diceritakan oleh Noh yang masa tu dia masih lagi houseman. Yang mana tak tahu maksud houseman ni? Houseman ni dalam bahasa mudahnya ialah doktor pelatih yang masih lagi praktikal dekat hospital ataupun dekat klinik kesihatan. Noh ni, dia ni jenis orang yang susah nak percaya langsung dengan perkara-perkara mistik ni. Senang kata, orang yang kerja on medical ni memang selalunya mesti berfikiran realistik. Lebih percaya kepada sains daripada perkara-perkara gaib. Lagipun, Noh ni memang tak pernah sekali pun berhadapan dengan benda-benda seram ni. Sebelum ni lah. Itu yang menjadikan dia pada masa tu langsung tak percaya dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan hantu-hantu ni. Masa ni tahun 2005. Masa tu awal-awal latihan houseman kata Noh. Memang mencabar sangat lah kata Noh masa tu. Kalau tengah-tengah malam tu, kalau tiba-tiba nak dapatkan keputusan darah cepat ataupun nak ambil bekalan darah, nak tak nak dia kena lari ataupun jalan seorang-seorang ke makmal blood bank. Kalau nak ke makmal blood bank tu, dia kena lalu depan rumah mayat. Memang itulah laluannya kalau nak ke blood bank tu. Tapi mujur lah kan, tak pernah lagi berlaku apa-apa perkara seram sepanjang kalau dia lalu kat laluan ni. Pernah sekali tu, waktu tu malam-malam, si Noh ni tengah dia naik lift sorang-sorang masa tu. Tiba-tiba sampai dekat satu level ni, tiba-tiba lift tu berhenti. Dia berhenti sendiri. Lepas tu pintunya pula terbuka luas. Bila si Noh ni pun jenguk, gelap je dekat luar lift tu. Tapi tak ada seorang pun yang masuk ke dalam lift. Siapa yang menekan lift kat situ kan? Betul tak? Walaupun si Noh ni jenis tak percaya dengan benda-benda mistik ni, tapi bila dah berlaku macam tu, terasa seram jugalah dia sebenarnya.
Tapi dia pun syukur jugalah kan. Sepanjang dia kerja on call kat hospital tu, tak pernah lagi dia ni kena usik dengan benda alah ni. Sehinggalah pada satu malam tu, masa tu tugas Sino ni, dia kena bantu doktor-doktor senior buat pembedahan. Siapa yang pernah kerja kat Dewan Bedah ni, dia mesti tahulah layout ataupun kedudukan bilik-bilik dekat situ. Sebelum masuk ke dalam bilik Dewan Bedah tu, Dr. Noh ni dia bagi gambaran sikit keadaan dia. Selalunya staf yang bertugas ni, diorang akan masuk ke Dewan Bedah melalui pintu tepi Dewan Bedah. Bukan melalui pintu masuk depan Dewan Bedah tu, yang biasanya tempat keluarga menunggu tu. Bukan kat situ, masuk daripada tepi. So laluannya tu selalunya memang gelap, sunyi, suram aja laluan tu. Bilik first yang diorang akan lalu ni biasanya adalah bilik persalinan. Tempat kat mana kalau doktor-doktor ataupun nurse yang sebelum nak masuk Dewan Bedah tu, diorang kena tukar kasut dengan baju biru sekali tu untuk kerja-kerja pembedahan tu. Bila keluar je daripada bilik persalinan tu pula, selalunya akan jumpa bilik pantry, tempat staff-staff rehat sekejap sambil menunggu kes masuk. Sebelum masuk koridor pembedahan tu pula, ada satu pintu lain yang bersambung dengan pintu koridor yang terus disambungkan beberapa Dewan Bedah, yang menempatkan beberapa bilik pembedahan ni. Memang macam itulah biasanya layout ataupun kedudukan bilik pembedahan ni, kawasan bilik pembedahan ni dekat setiap kawasan Dewan Bedah kat kebanyakan mana-mana hospital dekat Malaysia ni. Dia direka untuk mengurangkan kuman dalam kawasan Dewan Pembedahan. Nak dijadikan cerita, masa tu jam dah pun pukul 1.30 pagi. Sino ni tengah tolong satu kes pembedahan ni, kes appendix. Baru separuh jalan je pembedahan tu dibuat, tiba-tiba ada panggilan untuk doktor pakar bios ni. Rupa-rupanya ada satu kes pembedahan kecemasan. Maknanya tu memang confirm lah malam tu Sino ni tak dapat nak rehat awal, dan secara langsung tak boleh lah dia nak tidur malam tu, sebab dah ada kes baru yang dah masuk dalam waiting list ni. Kes tu adalah kes kemalangan yang melibatkan seorang ibu mengandung 8 bulan. Malangnya, baby yang dia kandung tu tak dapat nak diselamatkan dan telah disahkan meninggal dalam perut, dan ibunya pula ada pendarahan dalaman yang perlu dibedah dengan segera. Tapi pembedahan tu tak boleh nak dibuat selagi jenazah baby tu masih lagi dalam rahim ibunya tu. So tim Noh ni dia terpaksa tunggu satu tim lain ni, tim perbidanan kata Noh ni, untuk menjalankan pembedahan dulu untuk keluarkan jenazah baby tu. Sebelum tim Noh pula sambung meneruskan pembedahan pada maknya pula. Back to the story guys. Sementara si Noh ni nak menunggukan tim pertama ni selesaikan kerja diorang ni, dia pun carilah pot nak lelapkan mata dia sekejap. Dia pun tak tahu berapa lama masa yang dia akan ambil lepas ni untuk kerja-kerja selesaikan pembedahan tu. So daripada dia tak buat apa-apa masa tu, dia fikir baik dia lelapkan mata dia sekejap, charge mata dia, yang kebetulannya memang dia pun dah letih sangat dah hari tu. Cari kawasan untuk dia labuhkan badan dia tu, akhirnya dia nampak ada satu sofa panjang yang betul-betul terletak dekat bilik pantry tu. Sampai-sampai dekat sofa tu, kebetulannya boleh pula ada selimut hospital yang tebal selai dekat situ parking. Sino ni agak mesti sebelum ni ada orang yang tidur kat atas sofa tu. So dia pun tak tunggu lama, cepat-cepatlah dia offkan lampu pantry tu, terus dia landing kat atas sofa tu sambil berselimut untuk restkan mata dia sekejap. Baru je dia nak start lelap tu, dalam lebih kurang 5 minit katanya, tengah Noh ni cuba curi-curi tidur pada waktu yang berharga tu kata dia tu, dengan tiba-tiba dia rasa badan dia ni ditindih dengan something yang berat sangat. Mata dia pula masa tu memang terbuka luas ni mata dia ni. Dia boleh nampak keadaan sekeliling dia masa tu, yang dalam keadaan seram, lepas tu gelap je dalam kawasan pantry tu. Dia ni cuma dapat rasa macam ada benda yang menindih atas badan dia ni. Tapi pada hakikatnya,
tak ada apa-apa pun yang menindih badan dia masa tu. Dia betul-betul tak pasti sama ada betul ada entiti yang tindih dia ataupun badan dia je yang terasa jam masa tu. Sino ni dia cuba bersuara, tapi malangnya suara dia tu macam tersekat-sekat je dekat kerongkong. Masa ni dia pun dah mula panik dah. Hati dia pula memang dah mula rasa tak tenteram. Last sekali dia pun cubalah baca Ayatul Kursi dalam hati dia. Walaupun masa tu memang tersekat-sekat ayat dia baca masa tu. Tengah Sino ni sedaya upaya nak habiskan bacaan Ayatul Kursi tu, dengan tiba-tiba telinga Sino ni dia macam terdengar macam ada ribuan suara masa tu membacakan juga Ayatul Kursi tu kat telinga dia ni. Bukan seorang, beribu-ribu suara dia dengar macam mendayu-dayu kat telinga dia ni. Masa ni memang Sino ni kata dia seram gila. Tapi suara-suara tu, bunyi bacaan dia tu umpama macam bunyi yang Sino ni selalu dengar bila ustaz-ustaz membaca mengaji tu. Dalam keadaan takut-takut panik tu, Sino ni just teruskan aja bacaan dia tu. Hinggalah ayat terakhir Noh baca tu, dengan tiba-tiba suara tu semua berhenti, hilang. Lepas daripada tu, akhirnya Sino ni rasa dia dah macam tak kena tindih lagi dah. Lepas tu keadaan semua kembali macam normal je. Seolah-olah macam dia rasa ni macam dia dibebaskan tau. Masa Noh ni bangun daripada baring dia tu, lepas dia kena tindih tu lah, tiba-tiba pintu yang menyambungkan antara bilik pantry dengan koridor Dewan Bedah ni dibuka. Sino ni bersyukur jugalah masa tu, sebab ada staff yang masuk ke pantry. Dah lah dia tengah takut kan baru lepas kena tindih tu. Bila tiba-tiba ada orang yang masuk ke situ, lega jugalah kan hati dia. Sekurang-kurangnya kuranglah sikit seramnya tu. Dalam suram kegelapan bilik pantry tu, rupa-rupanya ada seorang staff nurse ni berbangsa India yang masuk. Dalam masa yang sama juga, Noh ni nampak staff nurse ni dia tengah mendakap sesuatu tau, mendakap sesuatu dalam bungkusan. Dalam bungkusan kain hijau gelap, ala-ala kain drape ni. Kain drape ni kain yang kali hijau ataupun biru yang selalu doktor guna masa kat bilik bedah tu. Alright, back to the story. Tiba-tiba Sino ni teringatkan kes yang dia tengah tunggu nak settle ni. Kalau tak salah, patientnya juga pun berbangsa India. Sino ni pun beranikanlah diri dia untuk bercakap dengan staff nurse tu. Sekurang-kurangnya dapatlah juga kan untuk mengurangkan rasa ketakutan Sino masa tu. Noh ni tanyalah dekat staff nurse tu, "Nurse, baby tadi tu dah out ke belum?" Staff nurse tu pun jawab yang baby tu dah pun berjaya dibawa keluar masa pembedahan tu. Lepas tu dia nak bawa mayat baby tu ke mortuary. Maksudnya ke rumah mayat lah. Lepas tu staff nurse tu pun tanya balik dekat Noh ni sama ada si Noh ni dia nak tengok dulu ke mayat baby yang umur 8 bulan tu yang mati dekat dalam rahim mak dia tu disebabkan kemalangan tu. Si Noh ni pun dia pun tak fikir panjang nak buat keputusan masa tu. Dia pun terus cakap dengan staff nurse ni yang dia tak nak tengok pun jenazah tu. Dia suruh staff nurse tu bawa cepat-cepat ke bilik mayat jenazah tu. Lepas tu cepat-cepatlah dia terus meluru ke pintu kat belakang staff nurse tu untuk Sino ni nak bersiap sedia untuk teruskan sambung kerja dia malam tu. Diam tak diam dah 4 bulan waktu berlalu. Noh ni pula bukan lagi ditempatkan ke jabatan yang sama. Dia dah pindah ke jabatan lain dah. Tak tahulah kenapa dengan bulan tu banyak sangat cerita-cerita seram yang berlaku dekat dalam hospital ke tempat dia kerja ni. Yang didengar lah. Sampaikan staf yang menjaga bilik emergency Caesar ni pun terpaksa buat bacaan Yasin sebab terlalu kerap sangat gangguan yang berlaku kat kawasan tu. Ada staf yang cakap dia nampak orang jalan tak ada kepala lah berjalan dekat koridor. Ada yang cakap nampak macam-macam penampakan lah. Dan macam-macam kes lain lah yang diorang nampak ni. So hari tu Noh ni dia dapat lepak dengan nurse-nurse kat jabatan dia tu. Lepas tu masing-masing pun mulalah buka cerita pengalaman seram masing-masing kat dalam hospital tu, yang diorang pernah berjumpa, yang diorang pernah berdepan kat dalam hospital tu. So masing-masing pun mulalah cerita pengalaman seram. Hinggalah sampai dekat Tenor pula bercerita.
Sino ni pun buka lah cerita dia, kes yang dia kena tindih yang tak berapa seram sangat tu. Lepas tu dia ceritalah sekali kes yang dia jumpa staff nurse India yang nak pergi hantar jenazah bayi umur 8 bulan tu dekat rumah mayat. Dan dengan tiba-tiba salah seorang daripada akak staff nurse bahagian sakit puan ni, tiba-tiba dia buat muka macam pelik tau bila dia mendengarkan Noh cerita pasal part yang dia jumpa staff nurse India dengan mayat baby tu. Dan kakak staff nurse tu pun bagi tahulah dekat Noh ni, doktor, kalau ikutkan prosedur, kalau ada body terutama baby yang meninggal tu, kami akan bungkus seelok-eloknya, letak dalam baby cot yang beroda tu, dan akan ada staff daripada labor room akan ambil baby tu daripada entrance depan. Body tu akan dibawa dalam baby cot tadi tu ke labor room tingkat 1 untuk beberapa urusan yang lain. Lepas tu barulah kami ni akan hantar ke rumah mayat. Tak mungkin pun baby tu akan dibawa melalui pintu pantry. Memang terkejut beruklah Sino bila dengarkan penjelasan daripada staff nurse tu. Jadi, siapa yang Sino ni jumpa sebenarnya kat pantry tu? Siapa staff nurse tu kan? Sudah. Masa ni memang tergamam gila Sino ni. Terus pucat lesi muka dia macam orang tak ada darah. Bayangkanlah kan, kalau masa tu Sino ni ringan sangat mulut dia masa tu. Yang dia cakap dia nak tengok apa yang staff nurse tu bawa. Bila dia buka je tengok, rupa-rupanya benda yang dia tak nak tengok. Memang benda yang dia tak duga. Korang bayang? Memang huru-hara lah masa tu. Silap-silap air bulan, memang kat situ juga Sino ni pengsan. Kisah dalam hospital. Boleh tahan juga seramnya. Alright guys, Sino ni dia ada pesan sesuatu. Dia pesan, dia minta staff-staff hospital tu jangan takut pula nak kerja shift malam. Dia cakap rajin-rajin amalkan Ayatul Kursi. Kalau ditanya sekarang ni sama ada Noh ni dia percaya ataupun tidak dengan hal-hal mistik ni, sesungguhnya jawapan dia sekarang dah pun berubah. Kalau dulu dia tak percaya, sekarang dia dah percaya dah dengan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara gaib ni. So, bertabahlah Noh. Habis dah cerita malam ni. Malam ni pendek je. Bukan mudah sebenarnya tugas diorang ni. Banyak benda yang diorang ni nak kena berdepan. Bukan dengan hantu je, dengan nyawa manusia lagi, dengan keletihan lagi. Kerja kena fokus pula tu. Memang susah nak jadi staff nurse dengan doktor ni. Apa pun aku harap semoga doktor-doktor dengan nurse yang bertugas ni, semoga korang sentiasa tabah je. Kuatkan semangat tu. Aku yakin setiap perkara baik yang kita buat ni, InsyaAllah Allah akan balas balik dengan benda yang berlipat ganda yang baik untuk korang, InsyaAllah. So, sampai sini je malam mistik kali ni. Seperti biasa, yang mana belum subscribe channel aku ni, bantu aku subscribe channel Anas Rahmat ni. Bantulah sikit like and share sekali guys. Buat yang nak kongsi pengalaman seram korang tu kat malam mistik, korang boleh share cerita-cerita korang tu ataupun pengalaman korang tu melalui sosial media aku yang dah pun aku letakkannya link tu dekat ruangan description aku ni guys. Alright, hingga kita jumpa lagi di next malam mistik. Korang jaga diri korang baik-baik. Jangan berurusan dengan setan. Ingat tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam mistik.